Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, breaking news. So, Manchester United hari ni confirm hujung season ni kita bakal kehilangan one of the most passionate player, leader, serial winner, one of the greatest CDM in modern years, the true tanker, the real anchor, one of the best defensive beast. Siapa lagi kalau bukan Casemiro? Sebelum ni hilang Varane, sekarang bakal hilang Casemiro pula. Aduh, perit pula rasanya Tapi dalam video ni bukan nak discuss MU je. Kita bukan nak discuss pasal Casemiro je, tapi nak discuss juga pasal pengganti Casemiro dan nak discuss juga pasal player tengah dalam dunia bola sepak sekarang ni. So dalam dunia bola sepak moden aku nak cerita CDM, CM yang world class. Dia berbeza-beza tau. Macam Fernandinho, dia enforcer, leader, prime Fernandinho. Cuma satu tangga je rendah daripada level Kante, but one man army dekat tengah. Pun sama macam Casemiro juga, one of the best tactical fouls. Busquets, dia arkitek senyap dekat tengah. Dia pakar teknikal daripada bawah. OG sebenar tiki taka football, siapa dia? Busquets. Sebab tu sekarang seramai mana pun nak tiru tiki taka, takkan pernah berhasil. Sebab dalam permainan prime Barca dengan Spanyol, kau cuma perlu tengok Busquets je dah tahu seluruh game jadi apa. Fabinho, dia ni positional destroyer. Fabinho orang yang selalu ada dekat tempat yang betul setiap masa. Fabinho ni dia dah macam bomber tau. Sebelum masalah timbul, dia dah tutup masalah tu dulu. Kante pula, dia ni enjin segala enjin. Stamina Pak Jisung punya level. Kalau Pak Jisung dulu minum rebusan katak, Kante ni dialah katak. Setiap tackle Kante dengan 70% dunia, 30% lagi Kante. Dalam ramai-ramai CDM yang pernah wujud, Kante adalah satu-satunya CDM yang kewujudan dia sahaja dah macam 2-3 player main dekat tengah. Dah belum ada sesiapa lagi boleh challenge. Itu realiti. Rodri ni even sekarang dah drop gila lepas ACL. Aku tetap panggil Rodri ni raja simpan bola. Kawal tempo, jadi jantung dekat tengah, physical hantaran, ball retention dan tactical foul dia spesies Casemiro punya level. Dan kalau nak bagi contoh current player setengah yang berada dalam kelompok tersendiri, aku bagi dua nama. First, Declan Rice. Daripada nombor 6 ke nombor 8, Declan Rice mampu. Dia punya level ball carry one of the best. Intercept dia pakai akal punya level. Set piece taker, seni bertahan dia almost tak perlukan sistem. Ini player tengah yang typical high risk high reward semenjak dia main West Ham lagi. Second, Moises Caicedo. Aku panggil Caicedo ni apa tau? Vacuum cleaner. Kaki win one by one. Terjahan dia one of the best. Aggressive pressing dia pun semata-mata untuk menang bola. Dia beli dalam satu musim yang sama, Chelsea beli Palmer. Tapi still, Caicedo sampai ke sekarang level lain man. Sebab tu aku cakap, dalam dunia bola sepak, engkau jangan tengok menang kalah setiap minggu. Rugi weh pasal demo, memang tak kena barang. Tapi cuba sambil kau tengok game, kau perhati style permainan seorang-seorang. Jangan pemikiran nak kecam je kan. Mengusik itu biasa. Dan untuk player muda ni sebenarnya cukup senang. Sekali tengok je kau dah tahu player tu boleh pergi jauh ke tak. Player tu bakal world class ke tidak. Tak pun player tu deserve untuk recognition ke tidak. Come on lah. Ronaldinho, R9, Ibrahimovic, Maldini, Patrick Vieira, Zidane, Andre Pirlo. Berapa je total trofi diorang? Berapa je winning rate diorang? Dan berapa je goal assist diorang? Tapi kenapa Ronaldinho, R9 contohnya dan nama-nama entire icon ni tetap orang sebut sampai sekarang zaman berzaman? Neymar tu walaupun sekarang main Liga Brazil, come on lah. Neymar is one of the living icon ever Dia bukan player depan dia, bukan player tengah je. Jadi goalkeeper pun ada art dia. Macam Ederson, macam Alisson, macam De Gea. Dia ada jiwa dia tau bila kau tengok diorang ni main. Jadi center back tu pun ada art dia. Ferdinand, Vidic, John Terry, Ivanovic, Van Dijk, William Gallas, Bersepah dan ramai lagi lah. Come on lah, Maguire sendiri ada art berat dia. Itu realiti. So Casemiro dibeli dengan harga 70 million 4 tahun lepas. Player ke-11 paling mahal pernah MU beli. Gaji Casemiro adalah gaji paling tinggi dekat MU sekarang dengan 350,000 per week. Bruno second dengan 300k seminggu. Compare to Sterling dengan 325k per week dekat Chelsea yang langsung dah macam tak wujud. Van Dijk dengan 350. Salah dengan 400k per week. Mamush dekat 300k yang jarang turun. Bernardo Silva 300. Haaland 525k per week. Tapi player-player macam ni sebenarnya untuk aku, dia orang tak ada istilah komplain bab gaji sememangnya well deserved. Walaupun kau boleh argue pasal apa yang jadi pada Sterling, pada Mamush tu lah kan. Walaupun cuma dapat Carabao Cup 2023, FA Cup 2024, tapi affection Casemiro dekat United remains antara yang terpenting dalam tempoh masa sekarang ni. Player antara passion paling tinggi dekat MU, true leader yang tak perlu jadi captain pun dia tetap orang yang berbudak lain refer. Aku ingat lagi waktu Casemiro maki Garnacho sebab hilang bola. Aku ingat lagi Dalo buat tarik
cari Casemiro tenang je, silap hari bulan kalau bukan sebab teammate ke hospital Dalot tu. Aku hampir dah lupa berapa banyak gol kelas yang dia score, berapa banyak momen terbaik Casemiro dekat MU, dan aku tak rasa Casemiro perlukan explanation Dia punya level kelas yang tahu je tahu. Tak kisah apa pun, bagi aku Casemiro tetap transfer yang sukses dekat MU. So what's next? Itu yang sikit kepala tu. Bagi aku nak cari bukan takat pengganti Casemiro je, tapi problem dekat MU kena dapatkan extra player dekat tengah untuk cover up MU lepas ni. Pasal reality sekarang untuk department midfield tengah dekat MU tu cuma tinggal siapa? Ugarte dengan Kobbie Mainoo je. Yelah, lagi-lagi kata under carry sekarang MU nak teruskan dengan 4-2-3-1 semula. Jadi apa dia? Automatic pivot tengah paling utama. Tak ada cara lain. MU kena well spend, kena beli player yang tepat, minimum 2 orang dekat tengah lepas ni. Of course lah kau kata nak utamakan Kobbie Mainoo semula, tapi ingat balik Mainoo tu sebenarnya bukannya CDM. Kalau kau pernah tengok Seedorf main dulu, itulah spesies Kobbie Mainoo. Dan dalam banyak-banyak benda nak borak, ini dia reality ni paling perit. Reality dia, semenjak Carrick retire dulu, MU dah let go 10 player tengah tau, termasuk Casemiro nanti ni. Fellaini, Herrera, James Garner yang sekarang Garner antara second best player dekat Everton, Matic, Pogba, Fred, McTominay, Van de Beek, Eriksen, sekarang Casemiro. Tapi player yang diganti semenjak tahun 2022, MU cuma spend beli Ugarte seorang je. Tak masuk akal. 11 player tengah keluar daripada kelab semenjak Carrick retire, tapi salin balik dengan spend pada siapa? Ugarte seorang je. Aku belum bodoh lagi tau untuk kena tipu macam itu. So sama ni, lagi-lagi beli 350k seminggu dah free, aku rasa kau dah level wajib dah untuk spend lebih at least lagi 2 player untuk cover selepas Casemiro ni. Dan kalau kau tanya aku, player dalam Premier League yang sesuai ganti Casemiro selepas ni, ada 4 nama yang aku suka. First, Adam Wharton, umur 21, tactical genius, harga dia 60 million, daripada Crystal Palace. Dia bawa composure dekat tengah. Waktu-waktu Mateta nak gerak, semua orang nak gerak. Crystal Palace dah macam kelab lelong sekarang ni, memang tak ada waktu lain lah. Bagi aku sekarang lah waktu paling tepat nak sign Adam Wharton. Kalau kau tak guna kesempatan ni, kau memang bongok lah MU woi. Gems gila kot dia ni. Second, Joao Gomez, Wolf. Ini pure anchor ni. Kalau MU nak kekalkan fizikal, high tackle energy, tapi tenaga muda, pergi kepada Joao Gomez. Ini pitbull punya style ni. Agresif punya orang. Pun nice sebab peratusan Wolf nak tersingkir tinggi. Harga come on lah, 40 million je. Third, balik ke target asal MU lah, si Baleba, 60 million. Terkenal sebagai kaki intercept. Dia pernah beat 3-4 orang. Tackle daripada bawah, dia carry bola pun macam nak gila. Walaupun peratusan dia hilang bola cukup tinggi, tapi padan dengan top speed dia kan. So kalau kau nak kuda liar, beli Baleba. Yang keempat, Elliot Anderson daripada Forest. Harga dia 60 million. Semenjak tinggalkan Newcastle, dia punya naik share bukan main lagi. Bagi aku dia ni sepatutnya jadi prime target ni. Pasal minat betul aku dengan dia. Two-way specialist, ini transition punya specialist, recovery, technical dia pun super. Pendek kata, kalau MU dapatkan 2 daripada 4 player ni yang aku cakap ni, cukup sedap dah untuk masa depan tengah selepas Casemiro. Sebab bukan apa, 350k seminggu dah clear. MU pun macam aku cakap tadi, semenjak Carrick retire, MU cuma pernah spend player tengah. Beli siapa? Ugarte seorang je. Amrabat dulu loan, Sabitzer dulu loan, Eriksen free. So memandangkan Casemiro dah tolong MU dengan announce benda ni awal pada fan, MU sepatutnya bermula sekarang lah kan untuk sign replacement. Ingat aku akan monitor benda ni tau. Kalau MU tak prepare dan masih lagi terkial-kial lagi lepas World Cup nanti nak cari player tengah, memang aku rasa aku riot ni. Engkau tunggu. Yalah, takkan nak beli Lingard balik. Lingard bukan kita main CDM pun. Kau ingat apa? Nak mati Lingard main CDM. Belum kena tackle, Mat Lingard tu dah patah riuk dulu dah. Apa-apa pun, overall, thank you Casemiro. Apa pendapat korang? Siapa yang patut ganti Casemiro dekat MU? Lagi-lagi menambah player dekat tengah tu. Sebab memang lepas Casemiro, engkau tinggal Mainoo dengan Ugarte je dekat tengah. Wih, nak main 4-2-3-1. Masak mat. Berserabut kepala. Komen dekat bawah. Mana-mana yang baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe pada dekat tepi tu, like, share. I'll see you in the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.